Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk tajuk hari ini, kita akan belajar tajuk baru bab 2, struktur daun. Okey, kalau kamu tengok struktur daun yang kita akan masuk, ni adalah pokok yang kita dapat dekat bawah tu tadi. Okey, ni pokok lah. Kalau kamu tengok, dia akan ada daun, dia ada batang, dia ada akar. Okey, di situ untuk pokok ni lah. Apa yang kita nak belajar hari ini, kita akan belajar tentang struktur daun ni. Okey, struktur daun dan bahagian kecil yang megang dia ni. Okey, dapat tak ni? Okey, daun ni, okey, bahagian daun ni, yang tebal ni, kita nama dia lamina. Okey, lamina. Dan bahagian kecil ni, yang ni kita nama dia petiole. Okey, petiole. Okey, untuk lebih jelas, kita tunjuk satu lagi. Okey, yang ni adalah lamina. Okey, ni lamina. Dan di hujung ni yang memegangnya kepada dahan tu, ni nama dia petiole. Okey, ni nama dia petiole. Okey, petiole dia menghubungkan lamina kepada batang tadi. Dan ni petiole ni dia ada bahagian dalam lamina lah. Ni petiole lah. Okey, ni petiole. Okey. Seterusnya. Okey, okey, struktur daun, kalau kamu tengok struktur daun. Okey, struktur daun dan fungsi daun. Okey, kalau kamu tengok daun adalah tapak utama fotosintesis. Kamu boleh tengok daun tu dia berwarna hijau. Okey, dia ada klorofil padanya. Dia adalah tapak utama fotosintesis. Okey, kemudian dia ada batang hijau. Ni batang muda dan bahagian lain tumbuhan berwarna hijau. Okey, ni batang muda dia. Okey, berwarna hijau dia juga boleh menjalankan fotosintesis lagi berwarna hijau. Okey, kemudian daun tu dia tersusun dalam kedudukan optimum. Kalau kamu tengok daun duduk dia, kedudukan dia optimum kan susunan dia. Okey, semasa menjalankan fotosintesis supaya bila kedudukan dia optimum, dia tidak bertindih antara satu sama lain untuk mendapat cahaya matahari. Okey, untuk mendapat cahaya matahari. Okey, kita tengok struktur asas daun. Okey, yang ni cikgu bagi tahu tadilah struktur asas daun ni. Okey, yang ni adalah lamina. Okey, kamu tengok dekat sini. Okey, ni struktur ni adalah lamina. Yang warna hijau tu bentuk daun tu, hak ni paste. Okey, dia adalah leper, nampak lah dia leper. Kemudian dia adalah nipis. Sebab apa dia leper dan nipis? Sebab dia nak meningkatkan JLP untuk penyerapan cahaya dan kabel dioksida yang maksimum. Okey, kemudian petiole, okey, ini bahagian petiole, dia memegang daun pada kedudukan terbaik untuk menerima cahaya matahari yang maksimum. Okey, kemudian lepas petiole, kamu akan dapat urat daun kan, bahagian dalam ni kan. Okey, kalau tengok kat sini ni, bahagian dalam ni, okey, ni nama dia urat daun. Okey, urat daun ni dia adalah lanjutan petiole untuk menyokong lamina dan mengandungi tisu xylem. Dalam ni dia ada tisu xylem untuk mengangkut air dan phloem untuk mengangkut nutrien. Okey, kepada bahagian lain tumbuhan. Okey, ni struktur daun lah, struktur asas yang kamu patut tahu. Okey, ni struktur awal dia. Okey. Okey, ni pula bila kita dah buat kerata rentas, maksudnya kamu potong di bahagian tengah ni. Okey, kamu potong dia, kamu tengok bawah mikroskop sebelah dalam tu. Okey, sebelah dalam tu kamu tengok bawah mikroskop, kamu akan nampak bahagian dalam tumbuhan. Okey, apa yang ada dalam keratan daun tumbuhan, kamu akan nampak dia ada bahagian atas sekali. Okey, bahagian atas sekali kita ada bahagian berlilin ni. Bahagian berlilin ni. Okey, bahagian atas ni. Berlilin nama dia kutikel. Itu dah belajar kan, kutikel. Okey, kemudian selepas bahagian berlilin tu, bahagian di bawah dia kamu akan dapat bahagian epidermis. Nampak ni bahagian epidermis atas.
Okey, epidermis atas dia terletak satu susunan lapisan. Okey. Kemudian selepas epidermis atas, kamu akan nampak mesofil palisad. Yang ni yang kamu tengok ni, mesofil palisad. Okey. Dia tersusun secara menegak. Okey, ni mesofil palisad. Okey. Selepas mesofil palisad, baru kita ada mesofil berspan. Okey, ni mesofil berspan lah, ni mesofil berspan. Okay, nampak beza dua nah, mesofil palisad, mesofil berspan. Okey, kemudian selepas mesofil berspan, kamu boleh jumpa ruang-ruang udara dekat bahagian dalam ni. Ni ruang-ruang udara lah dekat bahagian tumbuhan tu. Kita ada ruang-ruang udara ni, ruang-ruang udara lah. Okey, ruang udara. Kemudian di dalam tadi cikgu kata dia ada berkas vaskular. Di dalam ni kita ada xilem. Kemudian kita ada phloem. Okey, kita ada xilem, kita ada phloem. Kemudian kita ada stoma. Okey, ni stoma. Okey, ni stoma dia. Kemudian kita ada sel pengawal. Ni adalah sel pengawal. Kemudian di bahagian paling bawah sekali, kita ada epidermis bawah. Tadi epidermis atas. Okey, tu adalah struktur daun. Okey, tapi seterusnya, okey, kita tengok fungsi setiap satu struktur daun. Okey, kita tengok kutikel. Sebelum ni kita dah belajar dah. Kutikel adalah lapisan berlilin, kalis air dan luksina. Okey, sebab apa dia berlilin? Sebab dia fungsi dia. Okey, fungsi dia untuk apa? Menghalang kehilangan air. Okey, dia nak menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan. Okey, kemudian kutikel ni dia luksina. Sebab tu dia membenarkan matahari menembusinya. Okey, kemudian epidermis atas. Epidermis atas ni dia terletak di permukaan atas daun. Okey, tapi di bawah kutikel. Ingatlah kutikel dulu baru epidermis atas. Okey, sel ini tidak mengandungi kloroplas dan bersifat luksina. Okey, epidermis atas dia tak ada kloroplas, tapi dia memastikan cahaya matahari dapat menembusinya. Okey, kemudian kita pergi ke bawah ni, kita ada epidermis bawah. Sama macam epidermis atas, cuma bezanya epidermis bawah dia ada stoma. Okey, stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Okey. Okey, kemudian sel mesofil palisad. Okey, sel mesofil palisad ni yang pentingnya, dia tersusun secara tegak dan padat. Okey, dia tersusun secara tegak dan padat. Sebab apa dia tersusun secara tegak dan padat? Sebab dia nak memperoleh cahaya yang maksimum. Okey, sebab di sinilah tapak fotosintesis. Dekat mesofil palisad ni tapak fotosintesis. Okey, gunakan untuk apa? Tapak untuk membuat makanan sendiri. Okey, ingatlah mesofil palisad dia paling banyak kloroplas. Dia paling banyak kloroplas. Okey, berbeza dengan mesofil berspan. Mesofil berspan ni tugas dia untuk pertukaran gas. Okey, dia bentuk dia tidak sekata sebab dia nak tambahkan luas permukaan. Okey. Kemudian sel dia tersusun longgar. Dia tak sama macam palisad, dia tersusun padat, yang ni tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Okey, ingatlah ruang udara ni untuk memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisad semasa fotosintesis. Okey, sebab dia nak angkutkan makanan, so dia kena apa? Boleh bawa air dekat dia nah. Kemudian kandungan kloroplas adalah kurang berbanding dengan mesofil palisad. Okey, dia adalah kurang. Okey, kemudian berkas xilem sama aja, berkas xilem untuk mengangkut air dan garam mineral. Kemudian phloem mengangkut bahan organik. Okey, beza dia lah. Tapi seterusnya.
Okey, kita mengenal pasti tisu kerata rentas daun monokot dan daun unicot. Okey, apa yang dikatakan daun monokot? Okey, monokot yang ni lah grass. Okey, nampak dia punya urat dia selari ke atas. Ni monokot. Kemudian unicot yang tadilah urat dia berselirat. Ni unicot. Okey, tengok urat belakang dia. Dia bercabang-cabang. Okey, unicot. So, bila kita buat kerata rentas, apa yang kita dapat? Okey, untuk dicot leaf cross section, ni untuk unicot tadi. Okey, unicot, dia punya xylem dan phloem, dia terletak di tengah-tengah sahaja. Okey, kamu boleh tengok dia punya tisu span dia kecil-kecil. Okey, ruang udara dia banyak ke sikit, dia jadi banyak ruang udara tu. Okey. Okey. Ruang udara dia. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya. Yang ni adalah monokot. Okey. Daun monokot. Okey. Kamu boleh tengok dia banyak phloem dan xylem. Boleh nampak tu banyak phloem dengan xylem. Okey. Bekas-bekas vaskular dia banyak. Okey. Kemudian dia ada apa lagi? Okey. Ni mesofil dia. Rapat-rapat. Okey, nampak dia rapat-rapat beza dengan tadi kan? Tadi banyak ruang-ruang udara. Yang ni dia rapat-rapat. Ni untuk tumbuhan monokot. Okey. So, kalau kamu tengok. Tadi kamu dah tengok dah tumbuhan monokot dengan dicot. Okey. Yang mana satu tu daun monokot dan daun unicot? Okey, yang ni daun apa? Yang ni adalah monokot. Okey, yang ni adalah unicot. Okey, kalau kamu tengok antara daun monokot dengan daun unicot, yang manakah mempunyai ruang udara yang lebih besar? Nampak ruang udara yang lebih besar adalah daun apa? Unicot. Okey, unicot. Okey, ini praktik formatif kamu kena buat lah. Soalan dia, nyatakan dua struktur luar daun. So, jawapan dia lamina, petiole dan urat daun. Okey, apakah kepentingan kutikal pada daun? Okey, ni jawapan dia lah yang cikgu dapat lah. Okey, lapisan kutikal menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan. Okey, kutikal elok sinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, nyatakan 5 struktur dalaman daun. So, kamu boleh tengoklah epidermis atas, epidermis bawah, mesofil, palisad, mesofil berspan dan bekas vaskular. Okey, nyatakan fungsi xylem dan phloem. Yang ni kamu dah belajar dah. Xylem mengangkut air dan garam mineral serta memberi sokongan dan kekuatan medikal kepada tumbuhan. Manakala phloem mengangkut bahan-bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. Kemudian lapisan kutikal pada epidermis atas bersifat lusinar wajarkan untuk apa? Membenarkan cahaya menembusi masuk ke dalam daun dan penyerapan cahaya yang maksimum untuk menjalankan fotosintesis. Okey, so untuk subtopik ni sampai sini sajalah. Okey, kamu boleh buat latihan seterusnya. Okey, soalan nombor 6. Okey. So, boleh tengok soalan-soalan cikgu bagi tu boleh jawab dalam buku latihan. Okey, so untuk tajuk ni sampai situ saja. Kemudian kita akan sambung seterusnya untuk organ utama pertukaran gas. Okey, selamat belajar. Sekian, terima kasih.